Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini pengakuan terkini Tun Mahathir yang membuat ramai orang mula menangis. Ramai orang yang mula sedih. Ramai orang yang mula simpati. Tapi pada masa orang simpati terhadap Tun Mahathir atas pengakuan ini, ramai juga yang menganggap Tun Mahathir sebagai seorang yang berdolak-dalik. Ramai netizen sebenarnya mahu supaya Tun Mahathir bersara daripada politik, menjauhkan diri daripada sengketa politik dan bertenanglah. Jangan campur tangan, jangan campur aduk, dan jangan lagi cuba-cuba nak menyibuk dalam pentadbiran negara, kata netizen. Tapi itulah Tun Mahathir, cirinya luar biasa. Beliau sejak lepas jawatan, letak jawatan, undur diri sebagai Perdana Menteri, waktu itu, sejak itulah beliau seakan-akan tidak berpuas hati dengan semua Perdana Menteri yang menggantikan beliau. Pertama kali dia digantikan oleh Tun Abdullah, tapi beliau tetap tak berpuas hati. Diganti lagi dengan Najib, lagilah dia tak puas hati, sehingga dia sendiri yang tumbangkan Najib. Digantilah pula Najib dengan dirinya sendiri. Dia berpuas hati, tapi akhirnya orang yang tak puas hati, dia pula yang letak jawatan. Lepas dia letak jawatan, Muhyiddin jadi Perdana. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, mari saya perkenalkan dulu kepada Anda semua. Ini terapi imun transfer factor for life. Bagi mereka yang mempunyai masalah kesehatan, bagi mereka yang mau kekal sehat, apapun masalah kesehatan Anda, sehinggalah yang ada kanser, dengarkan baik-baik berita baik yang baru hebat ini. Ini terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak berfungsi lagi dengan sepatutnya, kita susah sembuh daripada penyakit. Bahkan penyakit-penyakit yang biasa-biasa pun akan melekat di dalam tubuh badan kita. Kita berulang-ulang kena penyakit dan paling teruk sekali kita kena autoimun. Autoimun seperti asma, gout, dan macam-macam lagi. Semua itu disebabkan imun badan kita yang bercelaru. Tapi terapi imun ini mendidik imun badan kita menjadi bijaksana, menjadi kuat, dan mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita dididik menjadi kuat, bijaksana, ia akan menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila akar penyakit itu dihapuskan oleh imun badan kita sendiri, maka kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Terapi imun ini tidak menyembuhkan penyakit, tetapi mengajar, mendidik, menguatkan imun badan kita sehingga 400%. Lalu dengan kekuatan imun badan itulah kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera ini. Dan ingat, ini ialah produk yang ajaib, penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran, dan penemuan para doktor dan saintis yang sangat hebat di abad ini. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, halal dan luar biasa. Kalau sudah lama kau berdoa untuk kesembuhan, kalau sudah lama kau berdoa untuk penyembuhan dan cari jalan penyelesaian untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jalan yang Tuhan tunjuk kepada Anda semua. Cepat dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Dan kita teruskan ulasan yang seterusnya. Jangan lupa, ini terapi imun transfer factor fundamental. Dia pun tak puas hati juga. Lepas itu digantikan pula dengan Ismail Sabri Yaakob. Sama juga ceritanya. Tun Mahathir tetap campur tangan dan merasa bahwa Ismail Sabri tidak selayaknya, tidak setanding dengan beliau. Dan ada pula ciri-ciri nak naik semula jadi Perdana Menteri. Bertanding lagi dengan tiket pejuang. Akhirnya kalah teruk dilangkaui sehingga wang deposit pun tak dapat ambil balik. Selepas itu, Ismail Sabri digantikan oleh Anwar Ibrahim dengan cara yang sah, melalui pelantikan yang sah, melalui undi parlimen yang sah. Tapi Mahathir tetap menganggap ianya satu yang tidak sah. Mahathir masih tak puas hati. Dia rasa dia juga yang paling terbaik. Anwar Ibrahim tidak juga layak bagi Tun Mahathir. Semua orang seakan-akan tidak selayak, tidak setanding, dan tidak semahunya
Tun Mahathir. Tapi ini pengakuan Mahathir akhirnya keluar dari mulut dia sendiri. Tun Mahathir akhirnya mengaku dia sudah terlalu tua. Tun Mahathir akhirnya menggesa supaya tarik perbicaraan saman fitnah terhadap Anwar dipercepat karena beliau mahu bersihkan nama dengan segera. Itulah yang netizen mula rasa simpati dengan Tun Mahathir di saat beliau terlalu lanjut usia, sudah terlalu tua, 100 tahun, perlu pula ulang alik ke mahkamah dalam perbicaraan kes saman terhadap Anwar. Bayangkan, dia sepatutnya sudah berehat, tapi mulalah pula banyak kes-kes mahkamah. Jadi sekarang ini perlu pula melalui perbicaraan berkait dengan kes saman beliau terhadap Anwar Ibrahim sendiri. Mahathir sebenarnya telah pun menyaman Anwar Ibrahim dengan nilai 150 juta. Tapi kata netizen, itulah, kalau Tun Mahathir tidak sibuk-sibuk lagi merasa bahwa dia adalah yang terbaik, satu-satunya yang terbaik, tidak akan adalah case seperti ini. Mahathir sepatutnya mula sadar dan sudah lama sadar. Bukan sekarang baru sadar yang dia sudah terlalu tua. Saya sudah terlalu tua, kata Mahathir. Jadi kalau dia sadar itu, kenapa dia tidak sadar dan tidak membuat keputusan mengundurkan diri sepenuhnya daripada jawatan ataupun daripada sengketa politik? Sepatutnya Mahathir mulalah mencari ketenangan, kata mereka. Tapi tak apalah. Mahathir memberi alasan supaya kes perbicaraan saman fitnah 150 juta terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dipercepatkan untuk membersihkan namanya secepat mungkin. Alasannya karena beliau sudah terlalu tua dan terlalu banyak tertangguh. Bekas Perdana Menteri 2 kali itu kini berusia 100 tahun berkata, kes berkenan sudah pun tertangguh terlalu lama. Sebenarnya ada waktu ditangguh tuh sebab Tun Mahathir pun tak sihat. Bukan karena Anwar saja. Yang itu ramai yang tak tahu. Sebenarnya Anwar telah meminta penangguhan 2 minggu dan saya setuju. Tetapi sekarang sudah 2 tahun. Dan perbicaraan hanya akan diadakan pada 21, 23 dan 29 Oktober. Saya tiada masalah dengan tarikh itu. Tetapi jika boleh saya mahu ia dipercepatkan, kata Tun Mahathir. Okeylah. Lebih baguslah dipercepatkan supaya kita lebih tahu cepat siapa yang benar, siapa yang salah. Kita mau tahu juga sebenarnya siapa yang fitnah, siapa yang difitnah, dan siapa yang benar, siapa yang betul. Dalam hal ini, tiada satu orang pun boleh menjatuhkan hukuman sehinggalah mahkamah mendapati siapa yang salah, siapa yang betul. Tapi Mahathir kata, saya sudah lama menunggu perbicaraan ini. Saya sudah terlalu tua, katanya. Perlu juga kita ketahui, adakah penangguhan ini sepenuhnya karena Anwar ataupun Mahathir juga terlibat di dalam kes penangguhan ini? Karena Tun Mahathir beberapa kali jatuh sakit, beberapa kali tidak sehat, masuk di IJN. Jadi mungkin itu juga sebahagian daripada sebab penangguhan prosiding mahkamah ini. Saudara-saudara sekalian, bekas ahli parlimen itu berkata, meskipun bukan suatu kelaziman bagi plaintiff hadir dalam prosiding pengurusan kes, beliau merasa perlu untuk datang ke mahkamah. Faktanya, pada saat akhir berlaku pertukaran Pesuruhjaya Kehakiman sebelum ini, yang dipindahkan ke tempat lain dan Pesuruhjaya Kehakiman baru yang akan mendengar kes ini masih baru dalam kes tersebut, katanya. Jadi saya kira beliau perlukan masa untuk meneliti kes, kata Mahathir lagi. Terdahulu Mahathir yang menggunakan sut kelabu dilihat tiba di kompleks Mahkamah Sultan Salahuddin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Bye-bye.